Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Okey, untuk kelas T2, T7. Okey, Fikah join. Okey, Fikah awal join. Okey. Imai Ahmad, Khairul Zawanah, Aiman, Hatimi, Haida, Suhaila, Haikal. Macam-macam nama kamu Okey. So, tanpa buang masa, kita masuk pada part formal charge. Okay. So, basically, formal charge merupakan apparent charges on certain atom in a Lewis structure. Maknanya, kalau kamu ada Lewis structure, for example, kita ada C double bond O. Okay. Actually, untuk setiap atom ni, dia ada charge dia. Dia punya formal charge, contohnya kosong, kosong, kosong. Maknanya setiap atom ada dia punya formal charge. Okay. Dan kita gunakan formal charge untuk mencari the most stable Lewis structure. Okay, contohnya tadi kita lukis SCN- kan. Okay, SCN- kita ada 3 structure. Jadi apa kita nak buat? Kita nak cari which one is the best structure. Jadi nak cari the best structure, kita kena kira formal charge untuk setiap atom pada setiap structure. Okay. Okay. And then formal charge ini, the sum of the formal charge of all the atoms must equal to the charge on the molecule or ion. Okay. Bermaksud kalau dalam satu structure, for example SCN minus. Okay. So, total formal charge untuk setiap atom kena sama dengan negatif 1 sebab charge keseluruhan atom ialah negatif 1. And then, untuk kita cari the best Lewis structure, formal charge pada kita punya atom ataupun molekul should be as small as possible. Dia kenalah paling kecil. Okey, atau kalau kita tak dapat jumpa structure yang formal charge dia kecil, okey, Kamarul Ikhwan, Dalila, Sufi, okey, Sarah, okey, thank you for joining us. Okey. Sampai mana tadi? Okey, kalau formal charge mestilah kena as small as possible. Okey, antara structure yang kita nak pilih. Tetapi kalau structure tu kita tak jumpa pun mana yang paling kecil formal charge dia, syarat yang lain dia, negative formal charge perlulah pada on more electronegative atom dan juga positive formal charge pada on more electropositive atom. Okey. So, formula untuk cari formal charge ialah formal charge on n atom in Lewis structure equal to total number of valence electron in free atom minus total number of lone pair electron plus 1/2 darab dengan number of bonding electrons. Okay, jadi tanpa membuang masa, saya nak tunjuk pada kamu contoh macam mana nak cari formal charge. Okey, saya pilih satu structure, iaitu structure pada practice 7.1.4 1C. Boleh buka buku tutorial muka surat 79. Okey. So, structure C ialah S O O. Alright. So, how to find formal charge? Okay. So, kita nak cari formal charge pertama sekali untuk sulfur. Okay. Sulfur. Okay. 6 ini ialah valence electron sulfur. Dia ada 6 tolak bracket. Ya, iaitu number of lone pair electron. Dia ada 1, 2. Maknanya 2, okey, tambah 1/2 bracket elektron on bonding pair. Berapa jumlah elektron pada bonding pair? Kita tengok sulfur ni sekeliling dia ada 1, 2, 3.
Dia ada 3 bonding pair. Kalau ada 3 bonding pair, itu menandakan dia ada 6 bonding pair elektron. Okay, so kita tutup kurungan. 1/2 darab 6 dapat 3. Tambah 2 jadi 5. 6 tolak 5 jadi positif 1. Okay. Fit isi. Join. Okay. Okay, ini cara dia. Okay, and then kita tengok oksigen kita tak identical kan? Dia tak identical. Okay. So, kita boleh label ini A, ini B. So, kita kira oksigen A. Macam nak kira? 6, iaitu jumlah valence elektron pada oksigen. Tolak. Lone pair oksigen yang ini ada 4. 4 tambah 1/2 darab dengan oksigen ni ada oksigen ni ada 2 bonding pair. Daripada 2 bonding pair, dia akan ada 4 elektron. So, di sini kita akan dapat kosong. Okey. 1/2 kali 4 dapat 2 kan? 2 tambah 4 jadi 6. 6 tolak 6 jadi kosong. Okey. And then oksigen B. Valence elektron pada oksigen ada 6. Tolak. Jumlah dia punya lone pair ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tambah 1/2 darab dengan 2. Mana dapat 2 ni? Daripada ni, 1 bonding pair. 1 bonding pair ada 2 elektron. So, yang ini kita akan dapat. Okay, 1/2 kali 2 dapat 1. 6 campur 1 jadi 7. 6 tolak 7 jadi negatif 1. Itu cara untuk kira. Kita kira kita punya formal charge untuk setiap atom. Okay, so kita boleh label lah. Kita letak oksigen A kosong. Sulfur positif 1. Oksigen B negatif 1. Okay. Kemudian kalau kita nak check betul ke tak kita kira, okay, kita tambahkan ketiga-tiga formal charge ni. Positif 1 tambah kosong jadi positif 1 juga kan. Lepas tu kita tambah pula dengan negatif 1, jadi total formal charge kita sama dengan 0. So, total formal charge equal to 0. Samalah juga dengan charge of all the molecule. Dia neutral molecule kan? Neutral molecule charge dia pun sama 0. Okay? And then kita pergi pada contoh seterusnya, iaitu NO2+. Okay. Ataupun kita tengok contoh yang lain. Sebab NO2+ tu dah dalam buku kan. Apa kata kita tengok contoh yang lain, iaitu structure NOCl. Which one is most stable? Tadi kita dah belajar lukis NOCl ada 2 structure. Okey, ni structure yang pertama. Structure yang kedua. Okey. Jadi kita nak pilih which one is the best Lewis structure ataupun the most stable Lewis structure. Jadi apa kita kena buat? Kita kena calculate formal charge. So kita calculate. Okey, sebelum tu kita label dulu. Ini Lewis structure A, ini Lewis structure B. Okey, so kita kira dulu Lewis structure A punya formal charge. Saya mula pada oksigen ya. Oksigen. Jumlah valence elektron dia ada 6. Tolak. Lone pair dia ada 4. Tambah 1/2. Kali dengan dia punya bonding pair. Ada 2 bonding pair. 4 lah. So, kamu akan dapat kosong. Nitrogen 5. Jumlah valence elektron dia. Tolak. 2 number of lone pair. Tambah 1/2. Kali dengan 6. Dapat 6.
Ni dia ada 3 bonding pair, so you will get 0. And then chlorine, okay, dia punya valence elektron ada 7, tolak. Number of lone pair dia ada 6, okay, tambah 1 per 2 kali dengan 2. Mana dapat 2? Ni pada satu bonding pair dia ada 2 elektron, so equal to 0. Ni cun. Sebab apa? Formal charge pada setiap atom ni kosong. Dia kecil. Dia kecil. Kita tengok struktur yang kedua. Okay. Kita kira oksigen dia 6 tolak 6 tambah 1 per 2 kali dengan 2. So ini kita akan dapat negatif 1. Nitrogen 5 tolak 2 tambah 1 per 2 darab 6. So kamu akan dapat kosong. Klorin kita tengok 7 tolak 4 tambah 1 per 2 kali 4. So ini kamu akan dapat positif 1. Okey, so saya letak oksigen negatif 1, nitrogen kosong, klorin positif 1. Okey, kita buat perbandingan antara struktur A dengan struktur B. Okey, untuk kita pilih yang mana satu the best structure, syarat yang paling penting, yang paling pertama, the formal charge on all atom must be small as possible. Jadi kalau kita tengok antara A dengan B, okey, struktur yang mempunyai formal charge yang paling sikit ialah struktur A. Sebab apa? Sebab semua atom zero, semua atom kosong, tak ada value. Dia punya number tu small sahaja. Compare dengan struktur B. Oksigen negatif 1, nitrogen 0, klorin positif 1. Tak cun lah kan, sebab dia tak kecil value dia. So, kita boleh kata A is the most plausible structure. Okay. A merupakan struktur yang paling plausible. Okay. So, done untuk bahagian formal charge. Kita dah selesai. Okay. And then, kita masuk pada part yang seterusnya. Saya harap kamu dah baca lah, sebab saya pergi laju. Okay, kita ni nak buat assignment kan. Okay. Our next part is exception to octet rule. Okay. Okay, octet rule ini, dia adalah satu rules yang mengatakan untuk kita buat Lewis structure, surrounding elektron pada satu-satu atom kena cukup 8. Contohnya struktur A ni. Ataupun saya lukis lain. Okay, contohnya atom A. Okay. Yang ni kita kira dia ada 8 elektron, oktet. Ataupun 8 ni dalam bentuk macam ni, dalam bentuk bonding pair. Ini pun dikira oktet. Ataupun macam ni. Ini pun oktet juga. Ataupun macam ni. Ini pun oktet juga. Tetapi pada part ini kita akan lihat ada beberapa atom yang ada exception to octet rule. Okey. Jenis yang pertama kita panggil incomplete octet. Incomplete octet ni ialah atom yang mempunyai kelebihan, iaitu dia boleh mempunyai surrounding electron less than 8 electron. Okay, and then second exception is expanded octet, iaitu atom yang boleh ada surrounding electron lebih dari 8. Dan yang ketiga, odd number electron. Odd number electron ini usually atom yang datang pada group 15 iaitu nitrogen dan juga grup 17 iaitu klorin. Okey, so kita pergi pada yang pertama, incomplete octet. So incomplete octet ini
Dia datang pada beryllium, boron dan aluminium. Kalau kamu senang nak ingat, ni BeBal. Jadi bebal. Okey, beryllium, boron, aluminium. Yang ketiga-tiga atom ni dia ada exception to octet rule, iaitu dia boleh less than 8 electron. Okay. And then kita tengok contohnya. Okay. Contoh BF3. Tengok boron. Cukup tak 8 elektron surrounding elektron dia? Tak cukup. Dia hanya ada 6. Beryllium. Dia hanya ada 4 sahaja. Aluminium pun dia hanya ada 6. Okey. Mungkin ada yang tanya, Madam, kenapa dia boleh kurang pada 8 elektron? Madam dah ajar kan, dia kena ada 8 kan? Jadi saya nak tunjuk kenapa untuk beberapa atom ini, 3 atom ini, dia boleh ada incomplete octet. Contoh, kalau kita look at AlCl3. Okey, kamu kata, Madam, boleh je kalau kita octetkan aluminium ni. Kita guna satu lone pair, pergi jadikan dia bonding pair. So sekarang dah ni kan, dah octet kan. Kamu cakap dekat saya kan. Saya kata, okey lah. So kita tengok kenapa structure ni kita tak boleh nak gunakan. So, nak kita tahu macam mana, kita kira dia punya formal charge. Okey, kita kira klorin ini dengan ini identical kan. So, tak perlu kira dua kali, kita kira sekali je. So, klorin A 7 tolak 6 tambah 1/2 kali 2. So, ini 0. Okay, formal charge dia 0. So, ini pun 0 lah. Sama kan. Kita kira formal charge klorin ni. Klorin B lah. 7 tolak 4 tambah 1/2 kali 4. So, ini kamu akan dapat positif 1. Okay. And then, aluminium ni, Al, valence electron ada 3. Tolak, dia tak ada lone pair, tambah 1/2 kali dengan 8. Kamu akan dapat negatif 1. So, tengok. Formal charge dia banyak, besar. So, tak boleh lah. Dia tak cun. Ataupun kita nak kira yang ini. Al, Cl. So, kalau ini, kalau kita kira aluminium yang ni. Sebab ni sama dah kan. Ni kita tahulah, ni 0. Okay, so, aluminium ni. Al, 3 tolak 0 tambah 1/2 kali 6. So, dia pun dapat 0. Okay. So, kita dapat tengok antara dua structure ni. Okay. This one is the best structure. Sebab formal charge dia 0 untuk semua atom. Compare dengan this structure. Ini negatif 1. Ini negatif 1. Ini positif 1. Maknanya, dia punya formal charge tu ada value. Banyak. Compare dengan ini. Untuk semua atom, formal charge dia sama dengan 0. Okay. And then, kita pergi kepada yang seterusnya. Iaitu expanded octet. Okay. Contoh molekul yang boleh buat expanded octet. Contohnya, PCl5. Yang ni nanti kamu boleh cubalah lukis dia punya Lewis structure. Okay, for example, PCl5. Okay, expanded octet ini bila mana dia punya central atom ni surrounding electron dia more than 8 electron. Sebab kalau kita kira, dia ada 5 bonding pair. 1, 2, 3, 4, 5. So, dia ada 10 elektron. Dah melebihi kita punya octet rule. Jadinya, kenapa phosphorus ini boleh jadi expanded octet? Yang pertama, phosphorus
is in period 3. So second bila ada pada period 3, dia ada empty d orbital. Okey. Dia atom yang boleh buat expanded octet datang pada period 3, period 4, period 5 sampailah period 7. Okey. Period 1 dengan period 2 tak boleh ada expanded octet. Sebab period 1 dengan period 2 has no d orbital. Okey, dia tak ada pun d orbital. That's why period 1 dengan period 2 tak boleh kita nak buat expanded octet. Okey. Dan yang ketiga ialah odd number electron. Odd ini maknanya ganjil ya, nombor ganjil macam 5, 7, 3 itu nombor ganjil. Kalau kita tengok contoh yang diberi dalam kamu punya example, kita ada struktur NO2. Ataupun kita panggil yes NO2. NO2. Okay. So, kita tengok cara nak lukis. Tadi kita belajar lukis NO2 plus kan. Ni NO2 ya. Okay, so kita kira total number valence elektron. 5 elektron. 2 kali oksigen. Misalnya 12 elektron. So, kita ada 17 elektron. So, kita distribute lah. Okay, kita guna 4 kan. 17 elektron minus 4 elektron. So, we have 13 elektron. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita letak elektron yang ke-13 ni. Okay. Okay, saya terangkan balik. Ini 17 elektron. Total semua. Tolak 4 elektron yang kita dah buat ni. Bonding elektron ni. And then tinggal lagi baki 13 elektron. 13 elektron kita distribute pada oksigen dahulu. Okay, ada baki lagi 1 elektron. So, kita letak dot 1 dekat nitrogen. And then kita nak check lah dia dah octet ke belum kan. Okay, so oksigen dah octet. Oksigen dah octet. Nitrogen ni belum octet. So, kita akan cuba nak octetkan juga nitrogen. Kita guna satu lone pair pergi sini. Okay. So, kita tengoklah. Walaupun kita dah guna, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Surrounding elektron dia ada 7 elektron. Maknanya dia dah tak boleh lah nak octet. Sebab nitrogen dekat period 2. Period 2 tak boleh buat expanded octet. Okay. So, kita tengok bila surrounding elektron dia ada 7 sahaja, kita kena redha lah. Okay. Sebab nitrogen ni datang daripada group 15. Okay, group 15 dengan group 17 boleh jadi odd number electron. Dan dia boleh dapat exception to octet rule. Okay. So, sampai sini sahaja. Nanti tolong buat practice 7.1.5, 7.1.4, 7.1.3. Okay, nanti saya akan up lah jawapan untuk praktis tersebut. Okay, so ini sahaja. Bukan untuk hari ni tau. Kita stop sekejap sebab saya nak brief sikit tentang VSEPR theory. Okay, saya akan roger lah bila kita nak start balik. Okay, thank you guys. Okay, terima kasih kepada yang join. Okay. Okay, saya sangat bersyukurlah kamu dapat join dan sudi meluangkan masa dan tenaga kamu untuk belajar. Kita sama-sama terpaksa sacrifice lah sebab musim COVID ni. Okay, bye-bye.